SLM di Kolej Yayasan KYS. Yayasan apa? KYS apa Disa? Saat. Kolej Yayasan Saat. Oh, lupa. Okey, boleh tak saya tahu siapa yang pergi ke KYS tu? Saya doktor. Saya tu siapa? Nama saya Arif, Muhammad Arif Aimi bin Muhammad. Okey, terima kasih Arif. Baik, kita buat santai-santai je, kita bukan formal untuk malam ni. So saya juga mengalu-alukan kehadiran TDA, kehadiran ketua-ketua jabatan dan juga kehadiran penyelaras-penyelaras LM jabatan dan juga fakulti. Saya nampak tu ada bersama dengan kita Dr. Lisa, Dr. Alin Tawang, Dr. Izzan tadi ada kan? Dr. Yusnita, Dr. Faizal dah masuk ke belum? Okey, kita juga ada. Oh, marah dia. Ada. Okey, kita juga ada Dr. Hamiza, kita juga ada Dr. Syarizal tadi, kita juga ada Dr. Nurul Bahiyah. Who else? Penyelaras Dr. Nur Zaidi. Dr. Nur Zaidi, yes, Dr. Nur Zaidi. Dr. Hamiza. Ya, Dr. Hamiza dah beritahu tadi, Dr. Syarizal dah, okey. So tanpa membuang masa sebab kita mungkin kita perlu banyak masa untuk question and answer later on. So saya dengan segala hormatnya menjemput yang diraikan Profesor Dr. Abdul Rahim Hamdan, pengarah Pulami untuk memberikan sedikit taklimat kepada anak-anak sekalian. Okey, silakan Prof. Ada slide ke nak bentang ke macam mana? Tengoklah nanti kalau boleh bentang nanti. Saya pun bukan pandai sangat kan. Sekolah biasa je, tak reti IT ni. Okey, tak apa kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang bahagia Dekan FSM, PM Dr. Haniza, Timbalan Dekan Akademik, PM Dr. Farida, Timbalan dekan-dekan yang lain, ketua jabatan dan juga penyelaras LM fakulti. Saya mengucapkan ribuan terima kasih lah. Saya sepatutnya bukan saya diraikan, yang diraikan dia 24 orang yang nak pergi LM ni. Bukan saya Saya rasa berbesar hatilah bila dijemput oleh fakulti Sains dan Matematik ni untuk memberikan, nak kata taklimat, saya dah bagi taklimat tentang LM. Okay? Mungkin sedikit pandangan ataupun tentang perkara-perkara yang mungkin boleh dilaksanakan ataupun dilakukan oleh pelajar-pelajar sekalian semasa melaksanakan LM nanti di sekolah-sekolah yang terpilih. Okay. Untuk makluman awal terlebih dahulu, MRSM ni dia unik sikit sebab dia bukan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia atau Kementerian Pendidikan Malaysia. Sama juga dengan Kolej Yayasan Saat. Kolej Yayasan Saat ni dia berdiri sendirilah, dia di bawah swasta. Saya tak tahu mungkin di bawah kerajaan negeri ataupun mungkin di bawah Saat tu lah kot. Sebab tu nama Kolej Yayasan Saat. Orang yang bernama Saat lah. Okay. Jadi Mara dengan KYSA ni betul KYS pasal dia satu je seorang je Arif tak apa. Nanti benda ni sama je. Okey, MRSM dan KYS ni dia satu entiti yang berbeza bila berbeza adalah walaupun dia dalam bidang pendidikan tu sama bermaksud dia menyediakan platform untuk pelajar-pelajar melanjutkan pelajaran. Tetapi mereka yang belajar di sini adalah mereka yang terpilih. Okey, jadi menyahut seruan pihak atasan universiti bahawa pelajar-pelajar kita perlu menerima cabaran untuk menjalani latihan mengajar di sekolah-sekolah selain daripada sekolah bantuan kerajaan. Jadi kita cuba usahakan pelajar-pelajar supaya mereka ni berasa berani untuk mengajar di sekolah-sekolah swasta ataupun sekolah-sekolah di bawah kementerian lain. Oleh itu ada pelajar yang memohon sendiri sekolah MRSM. Dia hasil daripada
seorang pelajar daripada sains sukan yang ingin menjalani latihan mengajar di MRSM, salah sebuah MRSM yang ada, tetapi dia tak boleh memproses, sekolah tidak boleh proses kerana syaratnya ialah perlu melalui bahagian sumber manusia MARA. Jadi oleh kerana berlakunya perkara sedemikian rupa, jadi saya usahakan untuk berinteraksi dengan pegawai MARA untuk mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana kita boleh menghantar pelajar-pelajar kita. Pada peringkat awal mereka agak reluctant lah untuk terima, sebab mereka khawatir yang pelajar kita ni perlu dibayar allowance semasa latihan mengajar. Tapi apabila telah dijelaskan, kita dah hantar surat pemakluman dan sebagainya, so mereka bersetuju untuk menerima pelajar-pelajar yang ingin menjalani latihan mengajar pada sesi yang akan datang ini. Tetapi mereka perlu mendapatkan maklumat daripada sekolah-sekolah yang ada di Malaysia ni, sekolah-sekolah MRSM mereka lah, cawangan-cawangan sama ada kekosongan dan sebagainya. Okey, pada dasarnya kita ada banyak ada 100 lebih kalau tak silap saya penempatan yang diberikan kepada kita. Walau bagaimanapun kita menghantar lebih kurang 79 nama, dan akhir sekali ini makluman semualah untuk pelajar-pelajar juga kena tahu ni prosesnya macam mana. Akhir sekali kita hanya menghantar lebih kurang 40 orang je daripada 79, di mana 29 orang tarik diri. Saya tak tahulah kenapa tarik diri. Okay. Dan ada yang tukar kepada sekolah biasa. Okay. Dah dapat MARA, tukar sekolah biasa. Dah hantar nama awal, tarik diri. Jadi daripada jumlah 36 orang itu, saya ucapkan syabaslah datanya kepada FSM, pelajar FSM, kerana 23 orang daripada pelajar-pelajar yang ditempatkan di MARA itu ialah daripada FSM. Lebih daripada separuh lah. Tahniah saya ucapkan. Saya dah memaklumkan kepada pihak MRSM tentang perkara-perkara yang berkaitan. Kita, ialah kata orang tu, beria kita minta tempat, kan. Kita dah beri nama, dah diberikan tempat, kemudian tarik diri. MRSM pula ada 14 orang pelajar yang dia tukarkan ke tempat lain disebabkan oleh maklumat-maklumat baru, dan pelajar ni pun mungkin disebabkan bila dia tukar tempat lain dia pun tarik diri dan sebagainya. Jadi itu perkara-perkara yang kita tak dapat elakkan. Dan ada di antara alasan yang pelajar tarik diri itu ialah disebabkan tidak ada penempatan, dan kita sedia maklum sekarang ni pun secara online, kan. Tak ada orang dekat asrama. Jadi sekolah memang tak sediakan penempatan. Jadi bila pelajar kata tak dapat duduk asrama, dia tak nak pergi. Saya pun dengan keadaan yang macam gini, kita rasa sebenarnya bila kita dah beri peluang, kita ambillah peluang tu. Pada saya kita kena beranilah kita ambil peluang dan sebagainya. Okay. Saya ada data setakat ni lebih kurang daripada Fakulti Bahasa ada 4 orang sahaja, daripada FSKJ ada 5 orang, dan daripada FSKIK daripada 2 orang. Jadi ramai yang tarik diri tu daripada Fakulti Bahasa lah. Jadi saya tak apalah, nanti kita usahakan untuk yang akan datang. Pandailah saya cakap dengan pegawai MARA tu kenapa pelajar kita tak pergi dan sebagainya dengan keadaan tertentu. Ini dari segi senario awal lah. Saya ucapkan syabas dan tahniah lah kepada FSM yang committed, yang pelajar-pelajar yang serius, yang ingin pergi ke tempat yang lebih mencabar dan sebagainya. Kita rasakan sama ada MRSM ataupun KYS ni tempat yang mencabar kerana pelajar-pelajar yang berada di situ adalah pelajar-pelajar yang terpilih. Pelajar-pelajar terpilih, pelajar-pelajar yang mungkin dari segi kedudukan akademik dia ataupun pencapaian akademik dah daripada pelajar-pelajar yang cemerlang. Okey. Saya tanda panjang-panjang sebab saya lebih suka kalau katakan kita ada soal jawab nanti untuk perkara-perkara yang berkaitan. Saya cuba paparkan apa yang kejap. Okey. Wow. Boleh nampak tak? Kecil sangat Kecil sangat. Kalau saya besarkan ni boleh nampak?
Boleh? Boleh Okey, jadi saya tak nampak saya. Jadi tak apalah. Saya boleh nampak saya tak yang lain-lain? Nampak. Okey, kalau nampak okeylah. Yang ini slide ni nampak semua Okey, okey. Ini slide yang pertama, tak banyak je, jangan bimbang lah, ada bukan 2-3 slide je. Okey. Perkara yang kita perlu tanya pada diri kita pelajar sekalian kenapa perlu latihan mengajar Dan kita perlu ingat bahawa apabila once kita masuk dalam kursus ini di UPSI ni untuk menerima tawaran dalam program pendidikan, latihan mengajar ini merupakan salah satu daripada keperluan khusus. Jadi kalau tidak mengikuti latihan mengajar bermaksud kursus itu tidak lengkap ataupun program itu tidak lengkap dan pelajar-pelajar sekalian mungkin tidak akan bergraduasi lah. Di samping itu, ia juga melihat bagaimana untuk kita mencapai matlamat dan objektif latihan mengajar itu sendiri yang boleh kita lihat melalui performa khusus. Secara mudahnya matlamat dan objektif ialah untuk memberikan pengalaman dalam situasi sebenar ataupun juga untuk membolehkan pelajar-pelajar melaksanakan apa yang diperoleh secara teori dan dilaksanakan secara praktisnya. Itu secara mudah Jadi pelajar-pelajar kena ingat apakah sebabnya pelajar-pelajar sekalian perlu pergi melaksanakan latihan mengajar. Okey. Yang kedua, apakah persediaannya? Oleh kerana pelajar-pelajar sekalian adalah antara kumpulan pelajar yang agak istimewa bukan pelajar istimewa yang agak istimewa kerana akan menjalani latihan mengajar di MRSM ataupun di KYS. Sekolah ini adalah sekolah yang agak berbeza sistemnya dengan sekolah bantuan kerajaan yang lain. Yang saya tahu MRSM ni memakai sistem semester. KYS mungkin menggunakan sistem yang sama seperti sekolah yang biasa. Tetapi kondisi dan keadaannya adalah berbeza daripada sekolah-sekolah biasa. Di mana pelajar-pelajar yang berada dalam sekolah MRSM ni adalah pelajar-pelajar yang terpilih dan pelajar-pelajar yang cemerlang. Jadi pelajar-pelajar yang akan pergi LM ni juga terdiri daripada pelajar-pelajar yang cemerlang. Jadi cemerlang versus cemerlang. Jadi kena bersedia dengan baik dan lebih meyakinkan. Okey. Apa yang perlu pelajar-pelajar sedia? Dari segi mental kena kuat lah. Mental kena ada ketahanan mental, bermaksud dari segi teori dengan praktis itu kena memahami. Dari segi fizikal sihat, dari segi sasiah persediaan diri itu, persembahan diri itu semasa melaksanakan latihan mengajar, tidak kiralah sama ada secara fizikal ataupun secara PDPR, karakter sebagai seorang guru itu perlu ditonjolkan ataupun dilihat. Mesti ada menampakkan keyakinan yang lebih kerana kita berhadapan dengan pelajar-pelajar yang dari segi pencapaian akademiknya memang cemerlang dan mereka ni mungkin ada karakter yang tersendiri. Okey. Kemudian bidang subjek, you have to very well versed dengan you punya subjek matter subjek matter. Jadi untuk mengetahui ataupun menentukan apa yang kita nak ajar di sekolah dan di sekolah yang bagaimana, you have to do some research ataupun you have to do some literature ataupun you kena buat survey sekolah-sekolah yang akan you hadiri nanti kelak. Apa keadaan sekolahnya, apa subjek yang ditawarkan, silibusnya bagaimana, itu semua perlu dikumpulkan maklumatnya awal-awal bukan pada hari pertama tapi sebelum 2 minggu sebelum ke sebulan sebelum ke atau seminggu sebelum, perlu ada sedikit latar belakang dan pengetahuan mengenai subjek matter yang diajar di sekolah, iaitu subjek yang berkaitan, yang ditawarkan, yang you akan ajar di sekolah tersebut nanti. Jadi kena tahu apa yang dipelajari di sini, mungkin akan kita transfer ke sana, tetapi apa yang dipelajari di sana mungkin adalah berbeza dengan sekolah-sekolah yang biasa, sekolah-sekolah bantuan kajian lain yang biasa.
Okey, mungkin di antara pelajar ni ialah bekas MRSM. Jadi kalau bekas pelajar MRSM, mungkin dah mengetahui sedikit sebanyak budaya sekolah, pelajar dia macam mana, guru dia macam mana, situasi dia macam mana. Jadi untuk mengetahui tentang bidang subjek, tentang sekolah dan sebagainya, pelajar-pelajar perlu kenali sekolah terlebih dahulu. Sekarang ni dunia moden, maklumat sekolah boleh kita peroleh daripada laman web sekolah. Saya rasa kebanyakan sekolah di Malaysia ni, sama ada sekolah biasa atau sekolah luar biasa, dia ada laman web. Cuba layari laman web yang berkaitan, dapatkan seberapa banyak input tentang sekolah tersebut, tentang keadaan pelajarnya, keadaan gurunya dan apa sahaja, supaya sebelum kita memulakan pengajaran dan pembelajaran di sekolah, kita sudah bersedia dengan sedikit pengetahuan tentang sekolah dan pelajarnya bagaimana. Oleh itu, apa yang penting di sini ialah hubungan. Kita harus mempunyai kepandaian untuk berhubungan dengan pihak yang berkaitan. Kalau dengan pihak sekolah, tentulah dengan pihak pentadbir. Jadi dengan pihak pentadbir ni, cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi mestilah dengan cara yang betul, cara yang baik, cara yang berkesan, cara yang berinformasi. Selepas dengan pihak pentadbir, sekolah dan sebagainya, kita harus berinteraksi dan berkomunikasi dengan guru pembimbing. Ini penting sebab guru pembimbing lah yang akan membimbing dan memberi maklumat tentang bagaimana pelaksanaan PDP yang berlaku di dalam kelas, bagaimana pelajarnya. Jadi kena cungkil semua maklumat yang berkaitan daripada orang-orang yang berkaitan. Kemudian kita juga perlu ada, jangan lupa dengan pensyarah penyelia, kerana pensyarah penyelia ini juga akan menjadi pembimbing dan juga akan menjadi penilai. Oleh itu perlu selalu berhubung dengan pensyarah penyelia, mendapatkan bimbingan dan mendapatkan maklumat, dan jika ada keraguan, ada masalah dan sebagainya, dapatkan nasihat sama ada daripada guru pembimbing ataupun daripada pensyarah penyelia. Jangan sembunyikan jangan sembunyikan kesukaran ke ataupun masalah ke dan sebagainya, kena beritahu supaya pihak-pihak yang berkaitan boleh mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya untuk memperbaiki keadaan. Begitu juga kalau katakan perlu tahu siapa penyaras, siapa penyaras dan sebagainya, dan rakan LM yang lain. Lain sekolah, lain mungkin caranya. Lain MRSM, lain keadaannya. Jadi di sini mungkin you all boleh sediakan satu WhatsApp group ke apa ke bagi mereka yang mengajar di MRSM. Saya tak tahulah KYS tu Arif ni macam mana pasal dia seorang dia mengajar di KYS tu. Tapi mungkin boleh sekali lah. Prof, lupa Prof. Ada seorang lagi kita tertinggal, Magdalene Magdalene di sekolah je Magdalene Song di sekolah Woodlands International School Sibu Sarawak. Okay. So Madeline ni Malaysian ke ataupun mana? Malaysian. So I thought it was international, so I have to put it in English. Malaysian, Sarawakian. I think. Madeline, are you here with us? Yes, okay. It is okay if you have form a group of WhatsApp group ke apa, so sama ada MRSM ke sekolah swasta ke whatsoever, probably dia punya situasi lebih kurang sama je lah, because it is a special school. Okay, that's why perbincangan antara rakan LM juga adalah penting. And then last but not least, saya tak masuk ke situ, is of course your student. Your student which is in your class. Kalau you ada 2 kelas ke 1 kelas ke sebagainya, you have to know your student, you have to be friend with them. So nanti you akan tahulah keadaan mereka tu macam mana dan sebagainya. So ini adalah perkara-perkara yang you perlu sedia untuk diri masing-masing, mental, physical, sasiah. Of course sasiah ni when you are in class, even
PDPR or physically in class, you have to show yourself. Your presentation must be good. Okay, you have to show that you've been trained to become a teacher, and then mestilah dengan cara presentasi yang betul, pakaian ke dan sebagainya. Even kalau boleh, kalau katakan dibuat secara PDPR, secara online, janganlah pakai t-shirt bercollar ke ataupun tak ada collar. You have to wear baju kemeja yang sesuai. Kalau nak bertali leher pun boleh bertali leher. Kalau tak, okay, just kemeja, kemas, nampak kekemasannya dah cukup. Menunjukkan ciri-ciri seorang guru. Jangan pakai baju sukan. Walaupun mungkin kalau ajar PJ tu lah yang cerita kan, tapi online PJ macam mana pula kan. Jangan pakai baju sukan ataupun apa-apa sajalah yang tidak sesuai. Pakai yang sesuai. Okay. Bercakap pun kena cara bercakap yang baik lah, yang sesuai, yang jelas, terang dan berinformasi. Okay. Next, siapa dan bila perlu dihubungi? Okay. Bila nak memulakan latihan mengajar, jangan tunggu hari pertama baru nak hubungi pihak sekolah. Paling-paling lewat ialah 1 minggu sebelum bermula. Bermaksud hubungi pihak sekolah, dapatkan maklumat, mungkin sekolah dah sediakan jadual ke dan sebagainya, apa yang perlu dibuat. Jadi bermaksud pada hari pendaftaran, hari pertama kelas dah boleh bermula. Kelas dah boleh bermula. Jadi bila menghubungi sekolah, bermaksud menghubungi pihak yang berkaitan, terutamanya pihak pengurusan. Okay. Jadi semasa berada di sekolah juga kena berhubung dengan pihak pengurusan, dan akhir sekali ialah pada masa tamat LM juga perlu memberitahu pihak pengurusan bahawa anda telah tamat. Jangan cabut macam gitu je, terus hilang, terus offline. Ini penting. Sekolah, pihak pengurusan sekolah. Kemudian daripada maklumat oleh pihak pengurusan sekolah, anda semua akan diberikan siapakah guru pembimbing. Jadi bila harus menghubungi guru pembimbing? Kalau katakan seminggu sebelum bermulanya latihan mengajar telah ada nama guru pembimbing, seeloknya hubungilah dengan awal. Boleh berbincang dengan guru pembimbing dan boleh mengetahui tentang latar belakang pelajar, kelas-kelas yang akan diganti ataupun diambil alih semasa latihan mengajar itu dilaksanakan. Tidak kira sama ada PDP itu secara PDPR ataupun secara fizikal. Kerana buat masa ini sekolah dilangsungkan secara PDPR. Jadi apa sahaja aktiviti yang berkaitan yang dirancang oleh pihak sekolah, anda semua perlu ikut. Perlu ikut dan perlu buat. Jadi kena tanya pihak sekolah, pengkaedahan dia bagaimana. Ini adalah satu pengalaman yang baik yang mungkin tak diperolehi pada mana-mana guru yang menjalani latihan mengajar ataupun guru yang berada di sekolah dulu pun tak pernah menjalani latihan secara online macam ini. You are kind of group of student yang menghadapinya. Kalau secara fizikal saya rasa tak ada isu, jadi masalah. You just go to the school and experiencing whatever it is in the school. Okay. Kemudian sehinggalah tamat LM juga janganlah tinggalkan gitu sahaja. Perlu berkomunikasi dengan guru pembimbing, kerana guru pembimbing ini akan dibayar lawan pembimbingnya. Jadi maklumat-maklumat guru pembimbing perlu diberikan kepada pihak pelami ataupun mungkin penyaras LM di fakulti untuk diproses dan sebagainya. Dan yang paling penting di sini ialah pensyarah penyelia. Okay. Juga perlu sentiasa berhubung, berbincang dan berkomunikasi dengan pensyarah penyelia sebelum bermula, semasa dan selepas tamat LM. Di sini kalau kita mengikut pengkaedahan alternatif, kita dah sediakan bagaimana pensyarah penyelia perlu mendapatkan informasi daripada pelajar-pelajar yang di bawah seliaannya. Okay. Ada didapati pelajar tidak menghubungi pensyarah penyelia. Okay. Kena hubungi. Jangan kalau kata pensyarah penyelia senyap, awak pun senyap. Tidak. Awak kena proaktif. Kena proaktif. Kena bergerak. Kena ambil tahu, mana pergi pensyarah penyelia ni? Hubungi. I think
at this moment you all semua mungkin dah tahu siapa pensyarah penyelia. Okay. Jadi jangan tunggu pensyarah penyelia cari awak kena cari pensyarah penyelia. Go for them. Okay. Okay. Nanti kalau ada apa-apa soalan lepas ni soal saya pun terangkan apa yang berkaitan. Okay, bagaimana pelaksanaannya? Saya rasa ejaan tu macam salah, bukan pelaksanaannya. Okay. Apabila anda melalui latihan mengajar ni, apa yang perlu anda buat ialah pelajar-pelajar sama seperti pelajar-pelajar yang menjalani LM di sekolah-sekolah bantuan kerajaan yang lain, iaitu akan diberi jadual waktu, kemudian akan ditentukan masanya, kemudian apabila nak mengajar perlu menyediakan RPH. Okey, untuk RPH ni dalam keadaan LM alternatif ni apabila dilaksanakan secara online ataupun PDPR, even kalau secara fizikal pun iaitu di luar kawasan daripada 5 negeri yang kita tentukan, pelajar-pelajar perlu menyediakan RPH setiap hari. Dan berdasarkan proses kerja yang perlu dibuat, pelajar-pelajar juga perlu menghantar kepada penyelia 1 RPH setiap minggu. Bermaksud kalau 8 minggu ialah 8 RPH dan 1 rakaman video. Jadi nanti tanya dengan saya pun tak apa ingat. Tapi itu adalah prosesnya penyediaan pelajar sama ada secara online ataupun offline. Bahan-bahan ini perlu dimasukkan ke dalam MyGuru ataupun perlu diserahkan kepada pensyarah penyelia. Okey. Sama ada pelaksanaan itu secara PDP iaitu secara fizikal dalam kelas ataupun secara PDPR. Okey. Dalam pelaksanaan latihan mengajar itu di akhir setiap kali proses PDP ataupun PDPR dalam kelas, pelajar-pelajar perlu membuat refleksi. Pelajar juga perlu menyediakan rakaman video seperti mana yang dikendaki, dan pemantauan serta bimbingan telah ditentukan seperti mana yang di dalam garis panduan penyeliaan, sama ada secara alternatif ataupun secara fizikal, yang mana pensyarah penyelia akan berbincang dengan pelajar bilalah masa untuk dilaksanakan pemantauan, dan bimbingan ni boleh berlaku sepanjang masa. Begitu juga dengan guru pembimbing, mereka akan berbincang dengan pelajar-pelajar bilakah penyeliaan akan dilaksanakan ataupun pemantauan dilaksanakan. Jadi kalau secara online, jangan lupa invite guru pembimbing dan juga pensyarah penyelia dalam Google Meet ke, dalam lain apa saja bentuk aplikasi yang digunakan. Okey, saya rasa itu sahaja yang saya nak berikan. Saya lebih suka kalau ada soalan-soalan. Ini yang menyoal ni saya tak tahulah sama ada pensyarah ke ataupun pelajar. Lebih baik pelajar lah menyoal kot. Dan akhir sekali saya ucapkan selamat menjalani latihan mengajar. Jika ada apa-apa kekeliruan, kegusaran dan sebagainya, bertanya dengan pensyarah penyelia, bertanya dengan guru pembimbing, bertanya dengan penyelaras bahagian masing-masing. Dan saya rasa itu saja dulu buat masa ini, dan lepas ni kita bukalah kepada soal jawab. Dan soal jawab ni bukan pada saya je lah, mungkin siapa-siapa yang boleh menjawab saya silakanlah nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tadi semua Baik, terima kasih yang bagi Prof. Jadi sekarang ni kita buka kepada Q&A lah, question and answer. Kita bagi keutamaan kepada para pelajar yang akan menjalani LM di MRSM ataupun sekolah-sekolah swasta yang lain. Okey, silakan, boleh. Kita buka kepada soalan. Pensyarah nak tanya boleh PM tepi je lah. Nanti kalau jangan.
saya nak ucapkan sebelum ada soalan dan sebagainya, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Pelami yang bantu menguruskan ataupun memproses penempatan LM pelajar FSM di MRSM dan juga di sekolah-sekolah yang lain. Sesungguhnya memang bagi saya sangat berbanggalah kerana kita adalah fakulti yang teramai sekali menghantar pelajar-pelajar LM ke MRSM. Saya pun tak pasti kenapa yang lain tidak mahu menyahut ini, dan saya mengucapkan tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada semua pelajar yang telah pun sudi menyahut cabaran ini, iaitu menjalani LM di bukan sekolah kerajaan. Kerana bagi saya ini adalah satu peluang yang baik, sangat baik, kerana bukan semua orang sebab nanti bila nak jadi guru pun bukan tentu lagi anda semua berpeluang untuk mengajar di sekolah-sekolah sedemikian. Saya bukanlah nak kata apa, bagi saya mengajar di sekolah-sekolah asrama penuh ini adalah satu perkara yang bagi saya dia lebih mudah daripada mengajar di sekolah-sekolah kerajaan. Sebab apa? Kalau macam yang Prof kata tadi, sekolah MRSM ni contohnya, dia adalah sekolah yang memang pelajar-pelajarnya of course lah memohon dan telah pun dipilih. Maksudnya kita tahu background of the academic of the students tu memang baik-baiklah, bagus-bagus. Dan sebenarnya bila para pelajar menjalankan LM di MRSM, dia bukanlah salah satu perkara yang sukar, sebabnya semua pelajar-pelajar tu memang pandai-pandai belaka. Kita tak payahlah risau macam manalah nak memahamkan pelajar-pelajar yang, kalau sekolah kerajaan biasa kan, dia ada kelas A sampai ke kelas G, kelas F dan sebagainya. Kalaulah kata dapat kelas yang belakang-belakang, kelas yang corot, satu mereka ni dari segi akademiknya agak kurang, ya, dan lagi satu perkara yang perlu ditangani oleh guru pelatih adalah attitude pelajar. Yang ada yang tak mahu masuk dalam kelas, ada yang bergaduh dalam kelas, bertumbuk dalam kelas dan sebagainya. Saya tahu ni sebab saya pernah observe guru pelatih di beberapa sekolah yang begitulah. Cikgu mengajar kat depan, dia orang bertumbuk kat dalam kelas, lompat, pecahkan tingkap, lompat ke sebelah, bertumbuk pula kat luar kelas. Jadi itu juga perkara-perkara yang bagi saya adalah cabaran. Tapi kalau MRSM, I guarantee you memang takkan berlaku lah. Ya, tapi tak tahulah sekarang ni kan, kita tak tahulah. Tapi in case kalaulah kata kena pergi sekolah secara fizikal nanti, InsyaAllah tidak akanlah bertemu dengan masalah-masalah lain. Jadi sekarang ni pelatih-pelatih, guru-guru pelatih di MRSM hanya perlu menumpukan kepada how to make your pengajaran tu lebih baik menggunakan teknologi terkini dan sebagainya. Tak payah risau dah, pelajar ni tak masuk kelas dah berapa hari, you pula sibuk macam mana ni, nak kena contact pula pelajar, kenapa tak masuk kelas dan sebagainya. You don't have to worry about that. MRSM ni sebab dia orang punya mungkin disiplin dan sebagainya. Selalunya pelajar MRSM ni adalah pelajar-pelajar yang lagi satu adalah kebanyakanlah, bukanlah semua kebanyakannya adalah pelajar-pelajar yang mempunyai attitude yang baik. Jadi tak perlulah risau, hanya tumpukan kepada pengajaran, how to improve your teaching dan sebagainya, kena berbaik-baiklah dengan guru pembimbing. Macam mana yang Prof kata tadi. Okey, sekarang ni saya buka kepada soalan. Mungkin ada soalan-soalan yang nak ditanyakan sama ada kepada Prof ataupun kepada saya, kepada Dr. Lisa ataupun ketua-ketua jabatan ataupun penyelaras. Silakan. Jangan tak tanya, kena tanya Cuma nasihat saya ialah you have to be very creative and innovative lah sekarang ni, because everything is been taught here, whatever it is depend on you. You nak gunakan ke tidak. Psychologicalnya you kena have to be very tougher than them because they are excellent student. So meaning that you have to be more excellent than them. Even though you are surpassed already situasi sekolah, but now you are going to become a teacher,
meaning that you have to be a better person and better knowledge than them lah, kan? Itu penting. So kreatif and inovatif tu penting because it will show that where you come from. And then the attitude. Okay, the attitude also is important because your attitude shows what kind of attitude you are here. Meaning that you are in campus. Your attitude in campus shouldn't be, kalau tak berapa tu jangan, should not be brought to the dekat sekolah lah kan. This is yourself. But kat sekolah tu the attitude is different. So nanti tengoklah pelajar punya behavior tu macam mana. Okay, you belajar psikologi, kan, you belajar sosiologi, and then you tengok dia punya behavior and then you have to behave like what? Macam itu. So, kita kadang budak-budak ni dia lebih tahu daripada kita banyak benda kan, kita tak tahu. But you all are youngsters. In range of age is not really that so much different. So the knowledge of things yang berkaitan IT whatsoever, you are probably at par. Jadi you have to be very careful within the knowledge of your student and with your knowledge also. Macam itu. Okay. Ada apa-apa soalan? Saya nampak Amir ada dalam talian. Amir tak nak tanya soalan kami. Assalamualaikum Dr. Abdul Rahim, Ketua Dekan Fakulti Sains Matematik Dr. Haniza, Ketua Jabatan Fakulti Sains dan Matematik, pensyarah-pensyarah serta kawan-kawan saya yang lain. Saya nak bertanya satu soalan mengenai, sebenarnya pada minggu lepas saya ada berhubung dengan sekolah saya di Mata Rendah Saimara, Jasim, Tugas Fapaba. Saya bertanya tentang pendapatan saya. Lepas tu mereka kata yang mereka tak dapat apa-apa maklumat lagi tentang kami. Saya dengan seorang lagi, Muhammad Faizi. Saya Muhammad Sihabi Abdul Rahim. Saya dengan Muhammad Faizi, kami berdua akan buat di sana. Cumanya pihak sana mereka berkata yang mereka belum dapat apa-apa lagi maklumat daripada UPSI. So, saya nak bertanya pasal ni, dan sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Pulami, pihak UPSI kerana memberi peluang kepada saya dan kawan-kawan saya yang lain untuk berbakti dan menyumbang di Mata Rendah Saimara. Terima kasih. Okey, tentang berkaitan tu nanti esok saya akan hubungi dengan staf saya. Pada dasarnya pihak kita tidak memaklumkan pada sekolah tentang perkara tersebut kerana ia diuruskan bahagian sumber manusia MARA. Kita tak direct pada sekolah, kita tak direct pada sekolah. Cuma MARA berikan senarai sekolah dan kita berikan senarai pelajar yang berkaitan, dia approve semua dan senarai nama tu dia akan hantar ke sekolah-sekolah dia di bawah bahagian sumber manusia yang berkaitan. Jadi kalau katakan ada pelajar yang belum dapat maklumat yang sedemikian rupa, saya rasa pihak MARA belum sampaikan lagi maklumat kepada sekolah-sekolah yang berkaitan lah kot. Walau bagaimana tu nanti besok saya semak, mungkin pihak pengaras boleh semak dengan Puan Nadia besok. Bagaimana? Untuk mendapatkan kepastian, sebab yang saya maklum kita pun dah berikan kepastian kepada pihak MARA, dia cakap dia akan maklum kepada pihak sekolah. Jadi itu di luar kawalan kita lah. Kalau dalam keadaan yang biasa, sekolah-sekolah yang biasa memang kita terus kepada sekolah memaklumkan pelajar ni, kita keluarkan tu dan sebagainya. Sebab kita tak boleh tempatkan terus direct ke MRSM ni kerana peraturannya begitu. Dia tandak kita terus direct ke sekolah. Dia ke MARA dulu, MARA ke sekolah, tanya sekolah dan konfirmasi daripada sekolah apa semua, dan baru dihantar balik ke sekolah pelajar-pelajar yang akan dihantar. Nanti saya akan bertanya dengan pegawai saya tentang perkara ni. Baguslah, saya dapat tahulah bahawa ada lagi yang belum dapat belum tahu lagi kan. Itu saya katakan mungkin seminggu sebelum naik sekolah tu mungkin dia orang dah ada maklumat. Sekarang ni baru berapa bulan, baru 12 bulan kan. Baru 12 bulan, sepatutnya mungkin dalam situasi yang PKP sekarang ni bukan semua pegawai dia orang tu bekerja di office kan. Kita pun tak tahu pelaksanaan kerja dia macam mana kan. Jadi macam-macam lah. Nanti saya akan tengok perkara ni esok.
Boleh ya? Okay, ada soalan yang lain? Semua dah bersedia. How about Magdalene and the one tadi, siapa yang pergi ke KYS, siapa tadi? Arif Aimin. Arif Aiman. Ni KYS yang dekat Melaka tu kan? Ya, KYS yang dekat Melaka. Okey. Magdalene dah hubungi sekolah belum? No problem so far, doktor. Okay. Belum? Okay. Alright. Tak ada problem. Tapi sekolah dah tahu kan, Magdalene? Yes, okay. So, kemungkinan Magdalene kan sekolah national school, international school kan, kemungkinan akan mengajar juga dalam bahasa Inggeris. So, kena bersedia, meaning that sementara cuti ni kan dah habis dah, FA pun dah habis kan, sementara nak masuk ke LM pada 26 hari bulan, sentiasa berkomunikasi dalam bahasa Inggeris lah dengan adik-beradik di rumah, dengan rakan-rakan, dengan jiran-jiran. So I know that your English is good, but just make it biasa. Ya, okay. Saya nak menasihatkan juga para pelajar sekalian, ingat ya, bila pergi ke sekolah-sekolah swasta, MRSM dan sebagainya, anda membawa nama baik diri sendiri, nama baik keluarga, nama baik fakulti dan of course nama baik UPSI. Jadi tunjukkanlah semua contoh-contoh yang baik. Apa yang baik dia yang belajar di UPSI bolehlah dikongsikan bersama. But apa yang tidak elok, simpan diam-diam, jangan cerita-cerita yang tak elok tu kepada pelajar ataupun guru-guru di sekolah tersebut lah ya. Ada soalan? Saya rasa saya tak tahulah, mungkin kalau di sekolah berasrama penuh ataupun di sekolah MRSM ni probably subject sciences they are all been teach in English, saya rasa kot. Ikut sekolah lah kot. Jadi pelajar kena dapatkan maklumat yang berkaitan lah whether pengajaran dan pembelajaran itu dalam bahasa Inggeris atau tidak, because they are not the same as ordinary school kan. Macam tu. Cuma lagi satu, apa sahaja yang diperolehi sama ada perkara-perkara yang mengembirakan ke tidak mengembirakan ke dan sebagainya, itu adalah pengalaman. Okay? Dia boleh memberikan kita satu andaian sama ada kita boleh mengguna pakaiannya ataupun kita boleh memperbaiki keadaan itu untuk masa akan datang. Itu penting. Okay? Kalau yang baik je sekali tiba-tiba tak ada masalah, tak apa, tiba-tiba timbul masalah, tak boleh nak atasi. Tapi benda-benda itu semua adalah apa saja yang dilalui semasa LM itu adalah satu bentuk pengalaman yang tak akan diperolehi di mana-mana tempat kecuali nanti bila dah bekerja nanti, itu pengalaman sebenar itu berbeza. Semasa latihan ni situasinya berbeza. Macam itu. Mungkin semasa latihan ni banyak bantuan diberikan. Tapi masa kerja sebenar banyak perkara yang dibuat sendiri. Jadi kena melihat keadaan-keadaan tersebut. Okey, pelajar-pelajar ada tak apa-apa soalan? Assalamualaikum. Salam. Nama saya Muhammad Azam bin Kashf Anwar. Saya pelajar daripada program AT14, Jazah Muda Matematik. Saya nak bertanya, untuk jika kami dah melaksanakan latihan mengajar 1 ni di MRSM tu, adakah waktu latihan mengajar 2 juga kami akan kena mengajar di tempat yang sama ataupun macam mana? Itu pada dasarnya kami cuba untuk sebabkan back to back kan, Azam? Tak, saya tak back to back. Saya akan sediakan sekarang dengan tahun depan. Okey, kalau tahun depan kita akan buat pendaftaran barulah, kita akan buat permohonan baru. Okey. Kalau kata ingin lagi mengajar di MRSM, bila tawaran itu terbuka, jadi masukkanlah nama.
Ataupun jika ingin ada pengalaman di sekolah yang biasa pula, nak dapatkan perbandingan antara MRSM dan sebagainya, boleh juga mohon untuk ke sekolah biasa. Tetapi bagi pelajar-pelajar yang sekarang ni, kalau boleh dikekalkan sekolah yang sama, kita boleh uruskanlah. Kita berikan nama, ni pelajar-pelajar yang menjalani LM1, LM2 ingin menyambung kembali. Jadi kita dah beri nama awal lah, ni ikut tarikh yang berkaitan. Jadi kita masih buka. Kadang-kadang kita tanda lah kalau ada isu semasa LM1 ni, mungkin pelajar rasa tak selesa ke, ingin pengalaman yang lain apa semua. Kita tidak menentukan bahawa semestinya bila buat LM1 di situ, kena buat LM2 di situ juga, tidak. Sebab pendaftarannya adalah pendaftaran yang baru. Khusus yang berbeza kan. Khusus LM1, LM2. Jadi tidak jadi isu. Boleh je. Mungkin nak pergi ke MRSM lain, kita tak tahu nanti akan datang tahun depan. Kalau dah ada buka, sekarang ni kita tawarkan MRSM yang berhampiran dengan tempat tinggal. Jadi bila berhampiran dengan tempat tinggal, tak ada isu lah dari segi pengangkutan dan juga dari segi tempat tinggal. Sebab dalam keadaan suasana sekarang ni. Tapi akan datang, kita tak tahu bila kampus dah dibuka semula, pelajar dah balik dan sebagainya, kita akan balik kepada proses yang biasa, iaitu kita akan menempatkan pelajar di sekitar 5 buah negeri di Perak ni lah. Jadi MRSM yang kita pilih, yang kita mohon pun kemungkinan besar berdasarkan MRSM yang ada dalam 5 buah negeri tersebut saja. Kerana kita nak melibatkan proses pemantauan, pergerakan bersyarah untuk memantau. Jadi itu di antara perkara-perkara yang berkaitan. Sebab bila buat di tempat sendiri, kalau secara fizikal, proses pemantauan tu kita tak boleh buat lah sebab jauh kan, di luar lingkungan sempadan yang ditetapkan. Itu keadaannya. Jadi bila ada kes yang sedemikian rupa di mana semua pelajar berada di tempat masing-masing, jadi kita nasihatkan buat di tempat masing-masing. Tapi ada juga pelajar yang tak balik tempat masing-masing, buat kat sini, bila nak balik, dah sampai masa nak balik pula buat tempat masing-masing. Jadi itu adalah perkara-perkara yang kita perlu layan lah kan. You all semua ni saya salute lah, saya tabik lah kerana melakukan proses yang baik, betul dan sebagainya, tidak menimbulkan masalah. Kerana ada di antara yang berlaku ialah sehingga tadi ada pelajar yang belum mendaftar penempatan lagi. Jadi dia akan menyukarkan banyak pihak lah. Sebab kalau katakan belum mendaftarkan penempatan, terutama Sabah ke Sarawak, kami terpaksa buat surat untuk menghantar nama ke Sabah dan Sarawak dan banyak proses yang renyah. Bila kita hantar surat, pihak JPN dia akan marah lah kan. Sebab kenapa hantar itu runcit kan? Satu-satu. Jadi kita tak boleh nak kata apa, nak tak bagi daftar, you all semua nak kena pergi LM. Nanti tak lulus pula kan, nanti tak grad. Jadi kita kena tahan je lah. Kalau kita berhubung dengan pihak yang berkaitan tu, dia cakap apa pun kita okey, saya minta maaf, okey, tak apa, ni kesilapan saya. Kesilapan saya bukan kesilapan pelajar, kesilapan saya. Macam tu. Saya tak cakap pelajar saya silap. Jadi benda-benda yang macam ni. Tapi alhamdulillah lah, you all semua dah dapat tempat apa semua. Jadi gunakan kesempatan ni kan, buatlah yang terbaik. Jadi nanti dia akan jadi buah mulut dia akan jadi buah mulut kepada generasi LM yang akan datang. Mana pelajar UPSI ni tak datang ni, mana pelajar UPSI tak mohon, mana pelajar UPSI kita tak macam itu. You jadi pemangkin kepada generasi ataupun batch-batch yang akan datang ni, supaya terus diterima untuk menjalani latihan di tempat mereka. Itu. Jadi kita nak benda-benda yang macam itulah kan. Boleh Amin? Boleh. Amin, saya nak dengar pula daripada you. Takkan diam je Amin. Okey, baik. Okey, terima kasih Prof. Okey. Yang berusaha Prof Abdul Rahim lah, pengarah Kulami. Seterusnya yang berusaha Prof Dr. Hanizah Hanim, dan kita ada timbalan dekan
Akademik Antarabangsa, Dr. Fadil Risa dan seterusnya, ketua-ketua jawatan lah. Okey, untuk soalan saya, mungkin saya tak cakna sebelum ni. So untuk malam ni kita tips latihan mengajar dekat MRSM dan sekolah international. Jadi soalan saya berminatlah nak tahu macam mana prosedur kita nak apply latihan mengajar dekat sekolah international, sekolah MRSM, sebab saya tertarik lah sejak program malam ni. Saya dah jelas lah perbezaan sekolah MRSM dan sekolah biasa. Jadi boleh Prof jelaskan prosedur, mungkin berlainan sekolah international macam mana kita nak masuk, ada syarat khas ke? Maksudnya kalau kita nak masuk sekolah international 3 poin lebih pointer ke? Dan saya nak ucapkan terima kasih Doktor, terima kasih kerana orang cakap apa, berkongsi dengan pelajar Fakulti Sains dan Matematik, dan terima kasih pengurusan fakulti juga. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey lah, saya kalau tak cakna saya caknikan lah kot. Bahasa saya tak faham sangat cakni ni kan. Okay. Dia ada dua keadaan. Okey. Kita yang pertama tentang MRSM. Tentang MRSM tu saya harus berbincang dengan pihak MRSM. Pihak bahagian semua manusia di MARA di MARA. Dan jadi saya terpaksa berurusan dengan dia, dan pihak MARA nanti akan memaklumkan sekolah-sekolah mana yang memerlukan pelajar-pelajar mengikut subjek-subjek yang berkaitan. Kita dah dapat bekalan dah subjek apa yang anda apa semua. Saya dah edarkan pada semua fakulti dah. Saya rasa saya dah edarkan pada semua fakulti, dan saya rasa dekan pun maklum, dekan-dekan lain pun maklum, melalui dekan, melalui penyelaras, melalui TDA saya dah edarkan untuk mendapatkan nama-nama yang berminat lah untuk menjalani latihan di MRSM. MRSM ni unitnya kita tak boleh terus berhubung dengan sekolah tersebut. Kita kena berhubung dengan pusat. Pusatnya ialah di pejabat MARA lah. Bahagian semua manusia yang mengendalikan latihan dan sebagainya. Itu prosesnya. Jadi pelajar tak perlulah nak mohon sendiri. Kita cuba akan usahakan nanti lagi. Harap-harap batch yang pertama pergi ni dapat memberikan satu perspektif yang baik, satu laporan yang baik, kerana mereka ni akan memberi, pengutus-pengutus sekolah ni akan memberi laporan kepada pusat. Jadi kalau laporan daripada pengutus-pengutus sekolah ni ialah sesuatu yang agak kurang menyenangkan, jadi bila kita memohon untuk menghantar pelajar kita pun mereka rasa kurang menyenangkan lah, betul tak? Kan? Jadi kita hendakkan supaya pelajar kita yang pergi ke MRSM ni memberikan satu persembahan ataupun satu proses latihan yang meyakinkan mereka lah, macam itu. Yang meyakinkan kita. Jadi kena buat betul-betul. Kena tunjukkan you are the best. You are the best among the best. Semua yang keluar tu bagus-bagus lah kan, tapi you are the best among the best. Yang membuka mata pihak MRSM ni. Pada dasarnya saya dah cakap dengan diorang, you all ni kalau tak ambil pelajar-pelajar kita orang kan, you all ni akan kekurangan kandidat untuk guru-guru MRSM. So saya dah cakap macam gitu, saya dah macam dah jual dah yang pelajar kita ni bagus. Jadi kalau nanti berlaku sebaliknya, saya tak tahulah saya kan macam mana nak cakap lah kan. Masa saya dah macam memberikan jaminan bahawa pelajar yang kita hantar untuk LM di MRSM ni ialah pelajar yang berkebolehan, berketerampilan dan sebagainya. Okey. Untuk pelajar di sekolah antarabangsa dia ada dua keadaan. Satu, sama ada inisiatif fakulti berhubung dengan sekolah-sekolah yang berkaitan, yang dah ada hubungan, yang dah ada repo, yang dah kenal, dia boleh terimalah. Okey. Kemudian pelajar pun boleh juga. Pelajar pun boleh juga, seperti mana yang sekarang ni berlaku, di mana pelajar-pelajar dia mencari sekolah dia sendiri di sekolah-sekolah biasa. Tapi kalau pelajar ni berani nak menjalani latihan di sekolah antarabangsa, dia boleh approach sekolah antarabangsa tu sendiri, dia nak buat latihan situ. Jadi penempatan semua kita uruskan. Okay. Dan sekarang ni pun saya dah menulis surat kepada sekolah-sekolah antarabangsa yang berkaitan yang ada untuk mendapatkan maklum balas sama ada mereka boleh menerima tak pelajar-pelajar kita untuk menjalani latihan mengajar. Jadi tengah tunggu maklum balas mereka lah. Tapi adalah lebih baik, lebih cepat kalau pelajar ada keberanian berhubung dengan pihak sekolah yang dia nak pergi, kan?
dapat mendapat tempat, kita uruskan penempatan tersebut. Macam itu. Saya akan buat surat bagi pihak pelajar dan sebagainya, pelajar persetujuan dan sebagainya, dan kita akan tempatkan. Jadi ada pelbagai kaedah lah. Kalau kita nak tunggu satu kaedah ke kaedah lain, agak sukar juga, kerana dia perlu melibatkan dengan MARA ni lama prosesnya, pada peringkat awal, lama prosesnya, nak turun naik surat dan sebagainya, buat video call lagi apa semua. Dia bertanya lagi, balik-balik bertanya kena bayar tak, kena bayar. Kita cakap tak, memang kita tidak ada pelajar-pelajar yang pergi LM tu tidak akan menerima apa-apa bayaran. Itu kegusaran dia orang lah. Lain tempat pun macam gitu juga, sebab dia melibatkan keuangan kan. Jadi pelajar kena faham lah bahawa apabila dia pergi ke latihan mengajar, dia tak akan menerima apa-apa pembayaran, allowance ke atau sebagainya. Tetapi kalau dia pergi latihan industri, itu berbeza. Itu bergantung kepada syarikat swasta ataupun industri itu, sama ada nak beri ke tidak. Kita tak kata apa. Kita tak menyatakan perlu bayar ke ataupun tak perlu bayar, sebab ada syarikat dia akan beri allowance dan sebagainya, ada syarikat dia tak beri. Jadi pelajar tak boleh tuntut sebenarnya. Itu berdasarkan ihsan industri dan sebagainya lah. Sekolah pun nanti pergi sekolah, saya patut dibayar gaji macam gaji cikgu sekolah 8 minggu. Tak boleh lah. You all bukan guru sandaran ataupun guru ganti. You hanya practical teacher je. Guru berlatih je. Tak layak untuk mendapat allowance. Tetapi kalau katakan pemegang-pemegang beasiswa ataupun pemegang-pemegang dana yang tentu, di dalam perjanjian mendapatkan sumber keuangan tu ada klausa yang menyatakan kalau pergi ke latihan mengajar bersama akan dibayar, itu akan dibayar oleh penyumbang-penyumbang dana tersebut ataupun beasiswa-beasiswa yang berkaitan. Itu tengok perjanjian lah. Tapi kalau universiti ataupun sekolah, kita memang tak, sekolah memang tak bagilah. Itu. Jelas Terima kasih Doktor. Saya nak tanya siapa tu, Madeline. Magdalene. Susah nak sebut nama dia. Ada tak dalam talian? Okey. Orang ni jawab pakai type ni ke, ada suara tak? Madeline ada suara tak? Bagaimana memohon, okey, mikrofon ada problem. Okey, bagaimana you memohon sekolah antarabangsa tu di Sarawak? Memohon sendiri? Dia tengah menaik nak memberi jawapan. Okey, go to the office, find the, okey. Saya nak ucapkan tahniah lah kerana ada keberanian keberanian pergi ke sekolah, nak tahu, nak buat dekat latihan dekat situ. So this is one of those thing yang pelajar-pelajar kita kena ada lah. Jangan mengharapkan kita nak mencarikan tempat. If you can go by yourself to those school yang you rasa you nak pergi latihan di situ, you buat survey dululah, you buat research dulu sekolah tu gini apa semua, and buat contact dulu semua, and then you know whether you've been accepted or not. That is how you boleh dapatkan tempat. Okay. Mungkin siapa tadi, Arif tadi, dia mungkin ada disebabkan ada dengan FBK kot, kerjasama dengan FBK kot, Prof Aniza, yang menghantar pelajarnya ke Kolej Yayasan Saat. Itu pun atas kerjasama yang berkaitan. So dia ada banyak kaedah lah yang memudahkan, saya akan pemudahkan je. Sebab kita benda ni penting untuk pelajar kita kan. Jadi tak ada isu. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Lama ni pukul 10 kan. Lagi saya ulang lagi kena ada good rapport dengan you punya guru pembimbing dengan pensyarah penyelia Kena, you have to have a good rapport. Kalau tidak susah, kena communicate.
kena komunikasi. Okay. Okay, ada soalan lagi ke? Ataupun mungkin juga daripada rakan-rakan pensyarah, TDA, KJ dan juga penyelaras nak bertanya ke ataupun ada nak menyampaikan pesanan-pesanan kepada anak-anak kita yang akan pergi mengajar ke MRSM dan juga sekolah swasta, silakan ya. Okay, saya slot in ya, Pandekan dan Prof dan semua rakan-rakan serta anak-anak sekalian. Antara pesanannya adalah sekarang PDPR kan. Jadi penggunaan bahasa semasa PDPR perlu dalam Google Meet lah kan. Perlu dititik beratkan, jangan kasar-kasar sebab kita tak tahu di sebelah pelajar tu siapa yang duduk Contohnya adalah example tu senang je lah, awak tersalah teori lah kata kan. Katalah awak ajar fizik, awak cakap pasal Einstein tapi cerita pasal teori Newton. Orang sebelah tu katalah Dr. Izan. Dr. Izan anak dia MRSM. Habis dia catatnya apa pelajar usi tulis ni. Tak salah teori, dia kena betul-betul. Sebab kita tak tahu mak bapak, ibu bapa daripada pelajar-pelajar kita ni sebenarnya kita tak tahu siapakah sebelahnya. Betul kan? Jadi jaga baik-baik perkataan, jangan maki-maki, jangan marah-marah kan. Itu perkara penting lah saya rasa. Sebab sekarang ni semua dah viral je nanti. Viral usi confession kan. Jadi perkara-perkara itu saya rasa perlu diambil berat lah. Kalau viral benda baik macam Prof cakap, so okay lagi bagus kan. Cuma tak nak viral perkara-perkara yang agak buruk. Itu dari saya, terima kasih. Kita ada siapa tadi, Dr. Izan anak dia dekat MRSM lah. Mungkin dia boleh cerita sikit lah kot. Ada pun, patut panggil dia cakap. Anak saya bukan saya Dr. Prof. Okey, Assalamualaikum Prof Abdul Rahim, Pandekan dan juga barisan KJ serta anak-anak yang bakal menjalani praktikum ataupun latihan mengajar di MRSM. Tapi kalau lihat ni ada juga ni pelajar-pelajar yang lain yang bukan terlibat dalam menjalani latihan mengajar di MRSM tapi di sekolah yang lain lah ya. Tapi saya rasa teguran tu saya rasa lebih kurang sama je lah walaupun di mana kita menjalani ATM sama ada di MRSM ataupun di sekolah-sekolah yang lain. So sasiah dan juga kualiti akademik kita tu perlu kita tonjolkan lah. Kalau macam MRSM ni memang pelajar-pelajar tu nak kata cerdik ke tak cerdik ya, saya rasa sama je lah, semua pelajar kan di sekolah mana pun cerdik. Cuma MRSM ni dia lebih kualiti tu, dia jaga kualiti. Kalau pelajar tak datang kelas sekali pun memang cikgu akan cari dia punya timbalan akademik pun akan carilah itu kalau sekali tak datang. Kalau banyak kali tak datang dia akan bagi warning disiplin tu. Jadi kalau guru-guru tu memang kena sentiasalah dia macam pancul jangan lambat ataupun jika ada tugasan kita kena segeralah, segalanya tu segera. Di MRSM ni segalanya pantas, segalanya dengan teknologi setepat. Kalau ikut pengalaman anak-anak saya, dia bukan setakat menggunakan Google Meet, mereka menggunakan semua platform yang ada. Zoom, mereka menggunakan Quizy, semua platform yang anda dah belajar di UPSA yang telah kita ketengahkan kepada pelajar dan juga kepada pensyarah. Mereka gunakan serba semualah mengikut kesesuaian subjek. Jadi bukan Google Meet sahaja. Jadi kita kena, kalau ada masa sebelum LM ni cuba kita get used, kita biasakan dengan all the technology, bukan hanya Google Meet. Mereka memang advance sikit kalau macam MRSM ni kan. Kalau macam pelajar tu dia dah tak guna dah, kalau hantar assignment guna PowerPoint, dia orang guna Canva macam tu. Itu certain MRSM memang dia orang up to date on the technology. So kalau kita tak berapa nak mahir, mungkin kita boleh tanya je, pelajar-pelajar ni memang love to share. So kita buat pelajar-pelajar macam kawan, jangan ada jurang kan bila kita jadi sekolah jadi cikgu di sekolah-sekolah mana-mana sekolah pun, tak kisah daripada center sekolah-sekolah mana, kita cuba build relationship yang bagus dengan pelajar. So make it macam as a friend macam tu kan, jadi kita dapat berkongsi ataupun rasa lebih close dengan pelajar. So jangan kita jangan mewujudkan jurang antara guru dan juga pelajar. InsyaAllah pelajar-pelajar insyaAllah berikan kerja yang sama yang baik. So kita juga kena berikan yang terbaik lah, kualiti dan juga kena jagalah ya, kena jaga nama baik, kena jaga masa, jangan lewat. Kalau katakan kalau pukul 9 memang pukul 9 lah kelas tu, kadang-kadang sampai ke malam. Kalau lain lagi kalau yang dapat form 4
4.5 kan, Sabtu Ahad pun ada kelas, dia tak macam, tapi saya tak pastilah kalau pelajar LM ni akan pergi Sabtu Ahad ke tak. Kalau macam pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan ni memang guru-guru mereka, saya tengok malam pun ada, Sabtu Ahad pun ada kelas, sebab dia memang drill betul kan pelajar-pelajar MSM ni. So pelajar pun kena bersedia lah, pelajar LM kita kena bersedia sampai ke situ lah, bukan hanya 85 sahaja. Itu sahaja yang saya boleh share, insyaAllah. Silakan yang lain, untuk jabatan yang lain, mungkin ada pesanan-pesanan dan sebagainya kepada anak-anak kita. Contohlah kalau kata you all buat presentation ke apa semua, it's not like a normal presentation, you have to be very creative lah. Sekarang ni orang guna TikTok, you suruh budak you present pakai TikTok, I use that. Budak saya present pakai TikTok and then they buat macam-macam lah. Creativity lah. Saya nak ajar pelajar saya yang KPF tu how they're going to do in class kan. So you have to be very creative. Jadi kita pensyarah pun kena buat situ lah. Kita kena kreatif dengan pelajar kita so pelajar tu boleh bawa benda tu ke kelas. So one of those thing ialah presentation kan. How they present their things lah. So you ada banyak aplikasi, suruh dia orang guna benda tu untuk dia present. How are you going to manage things lah. Itu je kan. Itu satu contoh lah kan. Ada banyak lagi quizzes tu apa semua tu memang norm sekarang ni lah kan. Okay. Ada lagi ke sebelum kita tamatkan? Mengajar sekarang ni lain dengan mengajar dulu. Saya di sekolah dulu saya pakai watan je budak belajar. Sekarang ni tak ada lah, tak boleh kan. Kalau secara fizikal guna perang psikologi. Cara PDPR ni dengan cara aplikasi-aplikasi yang sedia ada. That is how we play the game. Look at their game. Look at their game. Budak-budak tu punya game tu macam mana. So we have to be with them. Macam gitu. Okay. Sekarang dia nak macam gitu. If they are happy, then you are happy. They are not happy, they will make you unhappy. That's all. Itu je. As simple as that. Senang cakap kan nak jadi cikgu. Yakin semua boleh buat tu kan Prof kan? InsyaAllah boleh. You can wait. Okay, lagi satu pesanan saya sebelum saya terlupa. Di dalam semasa menjalankan praktikum atau LM ini, bukan sahaja dinilai dari segi pembelajaran dan pengajaran tapi persediaan RPH-nya, kemudian dari segi sasya, dari segi kalau kata secara fizikal mungkin dari segi pergaulan kita, kerjasama kita dengan pihak sekolah. Jadi masa LM ni adalah masa kita latihan, jangan kata oh itu bukan kerja saya tak nak buat, saya hanya perlu mengajar saja. No kalaulah biasalah kalau di sekolah-sekolah kerajaan tu kalau secara bersemuka ni kan, pengetua-pengetua ni memang saja je suka tolong buat mural dekat belakang dewan tu. Lukis mural lah macam-macam dan sebagainya, bawa pelajar-pelajar pergi bersukan, pertandingan sukan. Sekarang ni mungkin taklah sebabnya online tapi who knows sebab MRSM ni dia bukan di dalam sistem sekolah kerajaan. Kemungkinan juga dia akan buka dia punya sekolah awal daripada yang sekolah kerajaan yang lain. Jadi jangan berat tulang, selalulah maksudnya sudilah membantu pihak sekolah dalam apa saja sebab bagi saya ini adalah salah satu peluang untuk anak-anak sekalian belajar, timbul pengalaman supaya nanti keluar menjadi seorang guru nanti insyaAllah boleh menjadi seorang guru yang sangat bagus lah. Maksudnya you know so many things. Okay? Alright, ada yang lain-lain? Okay, kalau mungkin Dr. Alin ada nak tambah Dr. Alin? Nasihat ke Dr. Faizal Nizam? Saya dulu Dr. Nizam. Ya Dr. Yus, silakan. Tak ada Puan Dekan, semua dah cakap Puan Dekan. Cuma saya doakan yang terbaik lah kepada student-student kita yang akan menjalankan latihan mengajar di kolej swasta iaitu MARA, KYS dan juga yang international school tu. Buatlah yang terbaik kerana
kamu UPSI ya, duta kecil kita ya. Semoga dengan your performance di nanti akan lagi orang kata menaikkan nama UPSI dan memudahkan lagi junior untuk terus dapat menjalankan LM di MARA, KYS dan juga kalau boleh banyak lagi lah private school So harapan saya lah buatlah yang terbaik naikkan nama UPSI khususnya fakulti FSM Okay, terima kasih. Thank you Dr. Faizal. Silakan Dr. Yus. Ya, Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih kepada Prof. Rahim sebab saya rasa banyak tips yang telah dikongsikan dengan pelajar tadi. So kita juga mengucapkan all the best untuk pelajar-pelajar, khususnya juga untuk daripada pelajar-pelajar ISMT Kimia, iaitu tak silap saya adalah Farhan, lagi siapa ya? Aina tak silap saya dan juga Amir. So good luck untuk korang dan juga untuk pelajar-pelajar yang lain juga. So cabarannya yang telah diberitahu oleh tadi daripada Dr. Izzan lah. Perkara lagi juga kadang-kadang bila pelajar ni terlampau pandai, pengalaman saya kadang-kadang mereka ni pasif. Pasif tidak bermaksud mereka tidak pandai ya. Pasif kadang-kadang mereka lagi suka observe. How the way you teach. Kalau dapat menarik hati saya, maka saya tak akan jadi pasif. Kalau tak menarik, mungkin pelajar akan jadi pasif. So itulah cabarannya. Tapi insyaAllah apapun kita yakin kepada pelajar-pelajar kita, insyaAllah kamu akan melakukan yang terbaik. Dan so inilah dia orang kata kamu akan menjadi perintis kepada rakan-rakan yang lain, junior-junior yang lain supaya akan mengikut jejak langkah ini insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yus. Dr. Lin. Terima kasih Puan Dekan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Abdul Rahim daripada Pulami. Yang berbahagia Puan Dekan, FSM, PM Dr. Hanizah Hanim, TDA, PM Dr. Farida Lisa, rakan-rakan KJ, rakan-rakan penyelaras dan juga anak-anak FSM sekalian. Di pihak saya pun rasanya tadi seperti yang Dr. Faizal dah katakan, semuanya telah pun diterangkan dengan jelas lagi terang lagi bersuluh katanya mengenai persediaan anak-anak untuk ke LM, ke MRSM dan juga sekolah-sekolah swasta. So di pihak kami ni tiada apalah yang dapat kami berikan melainkan doa kepada semua anak-anak agar dapat menjalani LM dengan baik. Jangan stres-stres. Ya, kalau stres itu perkara biasa, tidak stres itu bukan perkara biasa. Jadi lalui dengan tenang ya, kalau rasa susah, pejam mata, ingat awak sedang menjalankan satu tugas yang sangat penting untuk kemandirian awak dan juga untuk pengalaman awak. Jadi kalau ada apa-apa masalah, jangan risau, berhubung dengan kita, penyelaras-penyelaras di FSM. Saya tahu penyelaras-penyelaras ni, rakan-rakan penyelaras sememangnya sangat proaktif. Kalau sekiranya ada masalah, boleh menghubungi kami ya, dan saya percaya pihak Pulami akan sentiasa memantau dan membantu dalam apa jua keadaan. So itu satu kelebihan anak-anak lah berada di UPSI. So again, good luck. Doa kami mengiringi kalian untuk berjuang di luar sana tu. Terima kasih. Cayuk. Okey, Dr. Alin. Yang lain tim penyelaras, Dr. Hamiza, Dr. Nur Bahaya, Dr. Hamidah Idris. Dr. Zaidi tadi ada, Dr. Syarizal, anything from you all untuk anak-anak sekalian? Saya dululah ya sebab sementara anak tengah menangis. Saya nak mengucapkan selamat berjaya. Good luck everyone. Just do your best untuk LM ni di MRSM, sekolah swasta dan sekolah antarabangsa. Terima kasih. Okay, thank you Nida. Right. Okay, yang lain ada kata-kata akhir? Kita off lagi 5 minit. Okey, silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera.
Pertama sekali saya nak ucapkan kepada pihak Pulami kerana memberi peluang kepada anak-anak kami, adik-adik kami ni untuk melonjakkan lagi diri mereka ke tempat yang lebih baik dan meningkatkan potensi diri. Terima kasih bagi pihak Pulami kerana melaksanakan tanggungjawab ini. Dan kami dan saya sendiri sebagai penyelaras ingin memesanlah kepada semua pelajar untuk sentiasa menjaga nama baik ibu kandung Suluh Budiman kita. Kita bawa nama, so kita kena jaga nama kita lah. Baik, saya ucapkan selamat maju jaya. Semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, lain-lain ada? Okey, Dr. Lisa silakan, Dr. Lisa. Saya dah ucap dah. Kan saya ucapkan cayuk-cayuk je lah macam Dr. Ali cakap. Semua berjaya, okey. Bawa nama baik UPSI. Terima kasih penyaras juga banyak menolong kami di pihak fakulti. Pulami juga, pihak Pulami juga. Terima kasih. So okey, saya rasa kita pun dah sampai ke akhir perbincangan. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada pengarah Pulami Profesor Dr. Abdul Rahim Hamdan kerana sudi bersama-sama turun padang ke FSM pada malam ini untuk bersama-sama dengan kita memberi sedikit tips dan juga nasihatlah kepada para pelajar yang akan menjalani LM di MRSM, KYS dan juga International School di Sarawak. Okay, terima kasih kepada Ustia Azizi, Dr. Farida Lisa dan juga rakan-rakan KJ penyelaras yang sudah hadir juga bersama-sama pada malam ini. Terima kasih kepada para pelajar. Saya lagi sekali mengucapkan tahniah kerana berani untuk menjadi lain daripada kebiasaan. Ya. Biasa kita menghantar ke sekolah-sekolah kerajaan sahaja, tapi anda semua telah menunjukkan keberanian untuk menyahut cabaran, menjalankan LM dan insya-Allah mana tahu rezeki nanti MRSM panggil pula untuk menjadi guru tetap di Maktab Rendah Sains Mara yang berada di seluruh Malaysia. Jadi saya doakan saya bagi pihak fakulti, saya mendoakan selamat maju jaya. Semoga LM praktikum anak-anak sekalian berjalan dengan baik, tidak ada masalah dan boleh diteruskan sehingga ke akhirnya dengan baik sekali. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat maju jaya. Terima kasih semua.